Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan proses kita mengulang kaji. Hari ini kita lihat satu soalan yang baru, iaitu huraikan institusi pendidikan Islam di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masehi. Pertama, tugasannya huraikan. Kita nak menjelaskan, menghuraikan tentang kehendak soalannya institusi pendidikan Islam. Apa ini dikatakan sebagai institusi? Di mana tempatnya? Di Aceh. Bila? Abad ke-16 hingga abad ke-17. Okey, itu dia perkara penting yang mesti kita lihat sebelum kita menjawab sesuatu soalan. Jadi teruskan bersama saya, Suko Sensei. Dari segi latar belakang soalan ini, pengenalannya kita boleh menceritakan tentang pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam yang merupakan zaman kegemilangan Aceh sebagai pusat keilmuan. Yang melahirkan ramai tokoh ilmuwan Islam di Asia Tenggara dan juga pelbagai institusi pendidikan telah tumbuh bagaikan cendawan di Aceh. Jadi Aceh turut memainkan peranan sebagai pusat pengajian agama Islam yang utama di Nusantara, itu di alam Melayu ini. Jadi institusi pendidikan Islam di Aceh merupakan satu institusi yang tersusun dan terancang. Di pendidikan asas yang bermula di madrasah ataupun munasah, diikuti dengan pendidikan menengah di rangkang dan seterusnya pendidikan tinggi, iaitu Baitur Rahman. Jadi pengajian Islam berkembang dengan pesat merangkumi subjek-subjek seperti fiqh, usuluddin dan juga tasawuf. Jadi ini menggambarkan bahawa betapa hebatnya perkembangan Islam dan juga perkembangan pendidikan Islam di Aceh. Bila kita nak menjelaskan tentang institusi pendidikan, bila kita sebut institusi yang pertama adalah madrasah ataupun munasah. Ini maksudnya institusi itu adalah sekolah. Ini bila kita nak faham tentang institusi, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah, ni college, maktab sampai ke peringkat universiti. Itu adalah institusi. Jadi institusi pendidikan yang pertama, institusi pendidikan Islam yang pertama di Aceh adalah madrasah ataupun munasah. Okey. Jadi merupakan satu institusi pendidikan awal yang biasanya didirikan di setiap kampung. Ini macam tadika, ini macam sekolah rendah. Okay. Jadi para pelajar yang diajar membaca Al-Quran, itu adalah subjek yang diajar. Perkara yang ditekankan dalam munasah ini, itu membaca Al-Quran, membaca dan menulis huruf Arab dan juga belajar perkara asas dalam Islam. Selain itu, pelajar turut mempelajari tentang ilmu fardu ain seperti rukun imam, rukun Islam, fiqh, ibadat dan juga akhlak. Jadi para pelajar dilatih dengan cara kaedah yang digunakan, bernasyid, berzikir, berselawat pada setiap malam Jumaat. Di kanak-kanak yang khatam Al-Quran diajar beberapa kitab agama yang ditulis dalam bahasa Jawa dan juga Aceh seperti kitab Perukunan dan Risalah Masail Al-Mutadin. Jadi sejarah Islam juga diajar dengan melalui cerita-cerita tentang kisah hidup Rasulullah, perkembangan Islam dan sebagainya. Jadi itu adalah institusi yang pertama, madrasah ataupun munasah. Institusi pendidikan Islam yang kedua di Aceh adalah masjid. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat kegiatan umat Islam, di mana masjid merupakan pusat pendidikan yang bersangkutan dengan pendidikan menengah yang pertama. Pelajar di sini diajar bahasa Arab, fiqh, tauhid, tasawuf, ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran secara asas untuk disambung pada institusi seterusnya. Jadi beberapa masjid di Aceh telah dinaikkan taraf menjadi pusat pendidikan tinggi seperti Masjid Baitur Rahman. Institusi pendidikan Islam yang ketiga di Aceh adalah rangkang, iaitu rangkang ini peringkat yang ketiga lebih tinggi daripada masjid untuk melanjutkan pelajaran agama yang lebih tinggi. Pelajar akan belajar di rangkang atau disebut pondok, pesantren ataupun madrasah. Jadi para pelajar akan mendirikan pondok-pondok kecil mengelilingi masjid yang dijadikan asrama. Ini terdapat juga beberapa tahap rangkang yang bergantung kepada tahap ilmu yang dimiliki oleh guru yang mengajar. Pelajar yang pintar pada kebiasaannya akan berpindah dari satu rangkang ke rangkang yang lain untuk mengikuti pelajaran daripada guru yang lebih mahir.
Mereka pindah dari satu pondok, dah selesai pengajian tersebut, mereka pindah ke pondok lain, oleh guru yang lain pula, untuk meningkatkan lagi kefahaman mereka tentang ilmu yang dia pelajar. Ada antara pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mekah, India dan juga Mesir. Jadi rangkang yang terkenal ialah terletak di Bandar Aceh, iaitu Darussalam. Banyak ulama terkenal dari luar negara telah datang mengajar di sini, dan pelajar-pelajarnya datang dari pelbagai daerah. Jadi itulah sumber gurunya dan sumber pelajarnya. Jadi mata pelajaran yang diajar ialah fiqh, ibadat, tauhid, tasawuf, sejarah Islam dan juga bahasa Arab. Pelajar akan menggunakan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu selain daripada buku bahasa Arab. Ilmu umum turut diajar seperti geografi, sejarah dan matematik. Jadi nampak rangkang ini dia semakin luas dari segi tahap pengajaran dan pembelajarannya. Dari segi gurunya, dari segi pelajar yang terlibat, bagaimana, apakah mata pelajaran yang ditawarkan. Semua itu kita perlu jelaskan tentang apakah peranan institusi itu, apa yang ada dalam satu institusi yang membolehkan kita menjelaskannya, dan maksudnya kita telah berjaya memahami institusi pendidikan Islam itu. Yang ketiga yang saya jelaskan tadi adalah rangkang ataupun pesantren ataupun pondok ataupun madrasah. Institusi pendidikan yang keempat yang lebih tinggi daripada pondok atau pesantren tadi adalah dayah. Di Aceh, dayah disamakan dengan sekolah menengah atas di Indonesia ataupun madrasah aliyah. Jadi hampir setiap daerah ataupun negara ataupun negeri terdapat dayah. Terdapat dayah yang berpusat di masjid bersama rangkang, tetapi kebanyakan dayah berdiri sendiri di luar lingkungan masjid dengan menyediakan sebuah balai utama, iaitu aula yang digunakan sebagai tempat belajar sembahyang. Di mana pusat pengajian tinggi dayah Kot Kal ini merupakan pusat pendidikan Islam tinggi yang pertama di Asia yang melahirkan banyak ulama yang menjadi pendakwah Islam di Nusantara. Jadi kesemua mata pelajaran diajar dalam bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab dari Arab. Dua jenis dayah, iaitu dayah bersifat khusus dan dayah bersifat umum. Dayah bersifat khusus seperti dayah untuk wanita saja. Dayah yang khusus untuk mengajar dalam bidang pertanian, belajar dalam bidang ilmu pertukangan, ilmu perniagaan dan sebagainya menurut syariat Islam. Jadi ada pengkhususan dan ada yang bersifat umum. Antara dayah yang terkenal ialah dayah Kot Kala dan dayah Tengku Cik. Jadi mata pelajaran yang diajar di dayah Tengku Cik ialah bahasa Arab, fiqh, jinayat ataupun hukum pidana, fiqh munakahat, hukum perkahwinan, fiqh luali ataupun hukum tata negara, sejarah Islam, sejarah negara-negara, ilmu mantik, tauhid, filsafat, tasawuf, akhlak, ilmu falak, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi setiap institusi kita boleh jelaskan tentang siapa yang belajar di situ, siapakah gurunya, apakah mata pelajaran yang dia ajar, dia bagaimana dari segi penilaian, peperiksaan dan sebagainya. Itu semua kita boleh jelaskan dalam setiap institusi pendidikan. Sebab dia tanya, dia suruh kita huraikan tentang institusi pendidikan Islam di Aceh. Peringkat yang tertinggi dalam institusi pendidikan Islam di Aceh adalah jamiah ataupun universiti seperti Baitul Rahman. Masjid Baitul Rahman misalnya telah dinaikkan tarikh menjadi jamiah ataupun universiti Baitul Rahman. Di masa Sultan Iskandar Muda Mahkota mendirikan Masjid Baitul Rahman yang digunakan khas untuk dijadikan tempat menuntut ilmu. Terdapat 17 dar ataupun fakulti seperti fakulti ilmu tafsir dan hadis, fakulti ilmu kedoktoran, fakulti ilmu kimia, fakulti pertanian, fakulti peperangan dan sebagainya. Tenaga pendidik di universiti ini terdiri daripada ulama ataupun sarjana dari Aceh dan negara Islam yang lain seperti Arab, Turki, Parsi, India dan sebagainya. Jadi pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Muda Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah 1607 hingga 1836 terdapat 44 orang guru besar di Jamiah Baitul Rahman. Itulah peringkat yang tertinggi dalam institusi pendidikan di Aceh, iaitu Jamiah ataupun universiti yang terkenal adalah Universiti Baitul Rahman. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat bila kita nak menjelaskan tentang institusi pendidikan Islam di mana? Di Aceh. Jadi institusi itu adalah institusi yang ada di Aceh. Itu sekolah daripada rendah peringkat tadika ke sampai ke peringkat universiti. Jadi yang pertama kita boleh simpulkan kewujudan institusi pendidikan ini telah melahirkan golongan ulama dan intelektual Islam seperti Syekh Nuruddin Al-Laniri
Abdul Rauf Singkil, Hamzah Fansuri dan sebagainya. Jadi menurut beliau, itu satu orang pengembara Perancis yang mengunjungi Aceh pada abad ke-17 mengatakan bahawa ajaran Islam yang berkembang sejak sekian lama telah dapat membasmi buta huruf dan buta ilmu. Kisahnya telah membantu perkembangan agama Islam di Nusantara, dan Aceh jadi pusat perkembangan agama Islam dan juga pusat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam. Jadi teruskan belajar, teruskan memahami, teruskan ulang kaji untuk menghadapi papasan. Terima kasih, kita jumpa lagi.